Bismillahirrahmanirrahim. So for this week, you will learn about connecting LAN, backbone network, and virtual LAN. So sebelum ni, kamu dah belajar dah apa tu wired LAN, betul wireless LAN, different technology macam ni kita nak buat, nak connectkan host together to form a LAN. Okay. So sekarang ni kita akan uh, learn in more deeper about local area network and especially the devices, the interconnecting devices that connect the different hosts together. So contoh kalau dalam kita punya local area network, contoh paling simple dalam rumah kamu, contoh parent kamu subscribe dengan ISP-nya service, contoh tak kisahlah dia mungkin subscribe dengan TM Unify, TM Streaming ataupun Maxis kan. So you guys perasan tak kamu ada laptop, ada telefon, so semuanya dia akan connectkan dengan your wireless modem ataupun mungkin ada kabel dia akan pergi ke apa ni dekat your punya home router tu kan. So apa function dia, apa beza antara switch, router dan juga mungkin dulu the older days di mana kita still ada hub, tapi sekarang dah tak ada lah, tapi dulu ada. So apa beza dia, right? So the differences is actually these different devices, although it connect host together to form a LAN, to form a network, but it's operate on different layer of OSI layer. Okay, macam yang you kita dah belajar about OSI lah. Okay. So connecting device used to connect LAN or segment one another. So it's operate in different layers of internet model. Okay, internet model is actually referring to TCP/IP models. Okay, so kita ada dulu what we call as passive hub. Okay, passive hub ni yes it connect electronically, but hub is actually just operate at layer 1. So apa dia buat, dia just contoh from your laptop atau your PC, let's say you are connected via a wired. So you ada wire, you connect dengan a hub. So hub dia tak buat apa tau. So basically dia just forwardkan the bits and byte dan dia akan transmitkan balik kepada semua ports. So host yang lain akan dapat. So they just operate at layer 1. So nothing intelligence there. Okay. Dan kita juga ada active hub, so sama physical dia operate at physical layer, and kita ada more intelligence devices. So bridge dia dah start operate dekat layer 1, layer 2. So dia ada intelligence sikit. Intelligence tu maksudnya dia ada do additional processing. So maksudnya dia dah start check layer 2 punya frame. So dekat layer 2 punya frame tu, dekat header dia kan ada dia punya source address, destination MAC address, dan ada different header dalam tu. So dia dah start check dah. Kalau tadi passive hub dia tak check, dia just ambil, dia just repeat dia. Sebenarnya macam just repeater. Dan kita ada so 2 layer switches, ni lebih intelligent daripada bridge pasal sekarang ni dia dah boleh check dia punya header tu dan dia boleh forward based on ports yang perlu saja. Tak semua port yang akan dapat. So maksudnya kita dengan layer 2 switch, kita dah boleh ada dedicated lane for each host. So contoh kalau you guys ada 10 host dalam network connect dengan switch yang sama. So 10 host tu dia ada what we call as dedicated punya link lah. So maksudnya bila contoh host nombor 1 nak bercakap dengan host nombor 2 dan host nombor 3 nak bercakap dengan host nombor 4, walaupun dia bercakap dalam masa yang sama boleh pasal dia ada dedicated. So itulah the beauty of layer 2 switch. Okay, and we have routers which operate at layer 3. So kalau you guys recap balik, so layer 3 devices is operate at internet atau network layer. So dia dah bukan tengok based on MAC address, layer 2 addressing, sudah tengok based on IP address. So dengan router ni kita boleh connectkan 2 different network together. So kalau tadi layer switch 2 layer switch, dia hanya walaupun dia operate at layer 2 more intelligent,
tetapi dia hanya boleh operate on single LAN dalam satu LAN. So macam mana kalau kita nak connectkan dua LAN together? Okay, so contoh ada LAN dekat rumah saya dan mungkin LAN dekat rumah jiran saya. So macam ni kita nak connectkan two LANs together. So memang kita akan guna routers. Okay, so we have 3-layer switch. So this is quite expensive devices pasal dia boleh operate as routers. So, dia boleh baca layer 3 punya header and plus it has better performance. Okay. Router ni dia slow tau. Router ni dia macam komputer pasal dia kena dia operate as dia buka satu-satu layer 3 tu which is quite big. So nanti dia baru dia akan buat routing decision. Tetapi layer 3 is more faster lah pasal dia ada what we call as dedicated ASIC chip. Okay, then we have gateway. So gateway ni selalunya is application layer lah. So maksudnya application gateway, right? So nanti kita akan belajar. So setakat ni ada soalan? Boleh kita teruskan? Okay, boleh Okay. So there is 5 categories of connecting devices. Okay, macam saya cakap tadi, the passive hub dia just memang operate at the physical layer. So dia just senang cerita dia just a repeater. Dia tak buat apa benda pun. Signal 1010 tu dia bila dia dapat dia just forwardkan balik je, right? So there is nothing processing or intelligence there, right? And we have repeater of hub sama je, right? Physical layer. Then we have bridge, alright? So dia dah start operate on layer 2, layer 1 and layer 2. And we have routers, it can operate at layer 3 network. So dia boleh tengok IP address lah. To connect two different LAN together, and we have more complex connecting devices which we call as gateway. So kita ada application gateway, kita ada apa lagi? So ada banyak lah application gateway. So for gateway, it can process the header, the packet header up to layer 7. Okay. 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 Okay, so the first one we will learn about passive hub. So it is a connector. So dia just connect je. Dia just dapat paket tu, dia just forwardkan balik je. Dia tak buat any processing. So it connect wires coming from different branches. So in star topology, so contoh dalam star kan, so kita semua dia akan connect dengan hub. So passive hub is a point where signal coming from different station collide. So hub is a collision domain. So kenapa collision domain maksudnya apa tau? Pasal dia tak buat any processing. So contoh ada macam saya bagi example tadi, kita ada 10. Mungkin saya boleh lukis sekejap Kamu semua nampak tak apa ni whiteboard tu? Nampak, sir. Nampak, sir. Okay, so kita sekarang ni kita buat the less intelligent connecting device which is switch Kita buat dulu, switch pula, hub. Okay, so macam saya cakap hub tu repeater. So contohlah dekat sini kita ada host 1. Okay, host 1. Ni host ni boleh jadi PC, boleh jadi workstation ke server ke. Okay. Okay, so contoh kita ada one, dan kita ada host 2 dan mungkin kita ada host 3. Okay, dalam satu LAN. Okay, so kat sini kita ada hub bukan switch, hub. Okay, so kita connectkan dengan internet cable kita, RJ45 tu kan, kita belajar lah wired medium. Okay, so dia akan connect contoh kat sini ada 3 port kan. Okay, so contoh apa ni, host 1 dia nak communicate dengan host 3 contoh. So dia akan hantar apa ni lah. So bila kita nak communicate tu dia akan encapsulate lah. Contoh dia nak buat HTTP header, HTTP header tu dia masukkan dalam IP header. So dia letak IP address,
dan dia letak juga layer 2 punya device apa. So macam ni contoh kat sini ada IP address 192.168.0.1. So mungkin sorry dia 0.3 lah senang. Okay, so mungkin MAC address dia ni saya buat je so 0E B E E. Okay, so contoh dia punya MAC address. Okay, so bila dia nak dia hantar paket tu, okay, so dia punya destination IP ni dan dia punya destination MAC address ni, so bila dia forward paket tu pergi ke hub, apa hub buat? Dia tak buat apa pun. So dia ambil tu, dia just forwardkan balik, dia akan repeatkan balik signal tu. Contoh kat sini ada frame tu, dia just forwardkan balik ke 2 dan 3 juga. Faham tak? So so maksudnya walaupun satu dia nak communicate dengan 3, tapi 2 ni still dapat paket tu. Tapi kalau dalam internet dia protokol, dia akan ignore lah pasal bukan dia destination dia, tapi dia still dapat. Tapi apa yang dia cakap pasal collision domain, sebenarnya ni semua dalam satu collision yang domain yang sama. So maksudnya tadi satu nak cakap 3 kan, macam mana kalau in the same time 2 nak communicate dengan 1? Okay, satu dia dah hantar paket, tapi di same time 2 pun dia hantar paket tu. Apa jadi? Ada siapa boleh guess tak? Hello? Ada interference. Betul, dia orang panggil collision lah. Interference tu adalah collision. So kat sini ada paket, kat sini pun ada paket. So dia ada collision. So senang cerita, dua-dua orang bercakap. Dia macam wireless dah pula. So ini ni bercakap, ni bercakap. Tapi dah internet dia memang ada. Tapi untuk SEM ni syllabus tu dia dah drop pasal dia agak kompleks. Tapi anyhow, dalam internet dia memang ada collision detection CS apa ni, dia ada CSMA, so collision detection and correction punya ni. So maksudnya kalau dia detect collision, so dia akan stop bercakap lah macam tu. Anyhow, hub dia tak intelligent, so hub tu yang menyebabkan collision tu. Okay, tapi dulu network tanpa ada teknologi switch ni macam tu lah. Okay, so bila ada collision, so dua ni kena stop cakap, satu kena stop cakap, macam tu pula. Okay, so bila berlaku collision ni apa jadi? Senang cerita, apa yang relevan kepada kamu. Contohlah connection ni kita connect dengan internet 100 megabit per second tapi kita pakai switch. Mungkin kamu tak boleh guna 100 megabit per second. Mungkin sebenarnya yang data yang boleh send sebenarnya dalam satu masa just 10 megabit per second je. Yang the rest tu dia membazir pasal mungkin berlaku collision ataupun yang lain tengah bercakap. So kita tak boleh nak guna the whole 10 megabit per second. Itulah kekurangan hub. Okay, ni dulu lah, sekarang memang tak ada hub dah. Okay, so setakat ni ada soalan tak? Ada nak tanya tak? So, boleh Biasa. Okay, so kalau kita tengok, mungkin kita tengok sikit di dulu-dululah hub devices, tapi rasa dah tak ada kot. Memang even nak beli hub pun dah tak ada lah. So this is ini dia macam switch juga tapi dia bukan dia hub. Okay. So this one lah contoh. Okay. So this is a hub. So it is part of media. So dia part of the wired internet tu. So a central connecting device in a network that joins wires at several station together in star propagation. So dekat sini penting it does not provide any processing. Okay. So dia just forwardkan dia. Okay, dan kita ada repeater, so operate in the physical layer, so signal can traverse a network at a fixed distance before attenuation. So sekarang ni kita ada what we call as active hub lah sebenarnya, repeater. So macam beza yang tadi, dia still tak buat processing apa, tetapi sekarang ni dia boost signal. Pergi balik ke sini.
Okay, ni tadi. So instead of dia just forwardkan together, so sekarang ni dia buat apa? Dia buat ada sikit, bukan processing pun. Dia maksudnya dia ada additional features di mana contoh kalau dia kita hantar kat sini guna signal kan. So contoh kita hantar guna signal. So bila sampai ke sini mungkin dia dah jadi lemah sikit. Mungkin pasal kat sini distance kabel ni mungkin 100 meter contoh. So apa dia buat? Dia just forward juga ke dua port, tapi sekarang ni dia punya apa ni signal ni dia just restorekan asal, maksudnya dia repeat balik. So mungkin contoh yang dia pergi tu dia dah start sini, betul dia start dia dah start lemah. So bila sampai ke hub tu dia just boost signal tu balik. Itulah repeater buat active hub. Okay. So can extend the length of physical length, physical length. So mungkin kat sini 100 meter. So sekarang ni guna compare dengan passive hub. Dekat active hub, since dia boleh boost the signal, so kabel tu kita boleh jauh lah. So kita punya land distance tu mungkin boleh jadi lagi besar pasal dia boleh regenerate signal. Okay. Okay, still dia operate at layer 1, right? Dia tak buat any intelligence pun. Right, so only connect within the same LAN and does not support different protocols, so distance limitation, so kita boleh tambah our distance, right? So repeater is regenerator. So ada dua term, beza amplifier dengan repeater. So in amplifier cannot discriminate between intended signal and noise, but for repeater dia hanya regenerate signal, dia tak regenerate noise. So repeater, so when receive weakened or corrected signal, create a copy of bit at original strength. Kalau amplifier, kalau macam contoh amplifier ni selalunya guna macam dekat siapa kat sini tahu apa ni mic dekat surau, contoh mic kat surau ke mic kat dewan kan. Kalau amplifier tu memang dia boleh macam kita bercakap kan, dia akan kuatkan signal tu, tapi kalau ada noise pun dia akan kuatkan. So mungkin ada bunyi macam noise tu kan, bunyi berdengung ke kan, dia still akan amplify juga. Tapi beza dia kalau repeater, dia hanya akan regenerate signals, okay, not the noise. Dia just regenerate the signals. Okay. So ni function repeater, contoh kat sini dia dah dia dah lemah, dia dah attenuate. So bila repeater dapat, dia just kuatkan balik signals tu. Okay, tapi still dia not do any processing, dia just operate at layer 1. Okay. So we have what we call as FP hub. So senang cerita adalah multi-port repeater still at layer 1. So senang cerita dekat sini your hub. So tadi hub ni just forward kan. Okay, again dia just forward kan, tapi dia tak regenerate signals, tapi dengan active hub, so sekarang ni dia akan regenerate signal tu. Setiap port ni dia akan regenerate balik signals. Okay, tu je beza dia. Right, so we can remove the length limitation of 10 base. So mungkin ikut Ethernet Extension specification 100 meter, so mungkin kita boleh besarkan our LAN punya radius ke 100 meter. Okay, ada soalan tak? Tu Tak ada lagi saya. tak ada Okay, so dekat sini walaupun hub ni dia buat dalam star topology dan dia connectkan different star topology, tapi still this is one LAN dan this is actually in one collision domain. Okay, dia pasal dia not do any processing pun. So this one semua dalam satu collision domain. Okay. So contoh dekat ni kat sini ada host A, kat sini contoh ada host D. Bila dia bercakap, so contoh tiba-tiba kat sini host B dan E dia nak bercakap in the same time juga. Kalau dua-dua bercakap still akan berlaku collision pasal dia still dalam satu collision domain yang sama. Okay. So these are the differences between passive hub. So this hub are nothing more than a point connect for wires. Okay.
So dia tak repeat pun, tapi dalam active hub dia dia not even, in my opinion dia bukan little smarter pun, maksudnya dia just regenerate, tak smart pun. Okay, dia just regenerate signals tu. Okay, so di dalam lemah dia just regenerate. Sebelum ni passive hub dia tak buat apa pun. Okay, dia just forwardkan balik packet tu. Okay. Okay, next we have what we call as bridge. So sekarang ni bridge ni dia dah ada some form of intelligence dekat situ. Okay, so dia dah operate at physical and data link layer, layer 1 and layer 2. Okay, so in physical layer it will generate the signal it's received, and in data link it can check the physical MAC address conceived in the frame. So sekarang ni dah boleh buka frame layer 2 tu, dia dah baca. Oh, okay, so dia check ni, dia cakap oh okey ni rupanya untuk kegunaan host ni. So contoh pasal dia dah boleh check header dalam frame tu, so sekarang ni dia dah boleh buat filtering decision. Ini dia maksudnya the next step. So dia boleh check destination of frame and decide whether frame should be forward or drop. Faham tak? So maksudnya sekarang ni bila dia nak forward ini, okay, nampak tak dia punya ni. So sekarang ni contoh kita tukar dekat tengah ni, dia dah jadi bridge. Okay, so bridge contoh PC1 dia nak communicate dengan PC3 tadi kan. So bila PC1 hantar paket ni, frame ni ke bridge, so bridge dia tak akan simply forwardkan dekat semua port. So sekarang ni dia dah intelligent sikit. So maksudnya dia akan forwardkan frame ni hanya kepada destination dia. So maksudnya dia hanya forward kat port sini. Faham tak? So dia dah boleh buat filtering decision based on layer 2 punya addressing. Okay, boleh tak? Okay, so dia tengok dia ada MAC address table, so dia akan tengok daripada MAC address table tu. Okay, so if a bridge does not change the physical MAC address in a frame, so dia tak akan change, dia just buat filtering decision. Yang boleh change MAC address dekat physical frame tu adalah switch, layer 2 switch. Nanti yang kita akan belajar later on. Okay, so we have what we call as transparent bridge. Okay, kita rehat dulu dalam 10 minit, 5 minit boleh? So you guys try recap balik, tengok balik yang atas sebelum ni. Boleh? Kita rehat dalam 5 minit. Boleh, sir. Okay.
Okey, kita sambung boleh? Ready? Boleh, sir. Alright, so kita pergi kat transparent. So bridge dia ada, first type is transparent bridge. So transparent bridge ni host your PC, your server yang connect dengan network tu, dia tak sedar pun yang ada bridge ni. Okay, so dia transparent lah. So tapi bridge tu dia still ada untuk do the job, untuk filter the MAC address. Okay, so according to IEEE 802.1d specification, so 802 ni untuk wired LAN kan. So a system equipped with transparent bridge might frame must be forwarded from one to another. Forwarding is automatically made by learning frame movement, and loop in the system must be prevented. So loop ni is very dangerous thing in switch network lah. So loop ni macam mana tau? So contoh kat sini kita ada bridge. So loop ni contoh dekat sini somewhere ada hub. Okay, so 3 dengan 2 ni pun connect kan dengan hub ni. So kat sini bridge dia forward kat sini. So tiba 3 dia pergi sini. So tiba 2 dia nak ke sini, dia akan forward ke bridge. So dia akan looping je. Faham tak? Okay. So ni is one of the challenges dalam network LAN lah. So switch. Loop punya problem. Okay. So learning bridge and process for learning. So first macam ni buat. So dynamic table is better because it map address automatically. So first kosong dalam bridge ni dia punya address tu kosong. So macam mana dia buat bila kita on bridge tu dia akan first learn dulu. Okay, so macam mana dia learn? So dia send dekat apa ni dia nak contoh dia nak communicate dengan D So bila dia send, so dekat bridge ni dia tahu A dekat port 1. So dia dapat map kan. So dekat port 1 ni dia connect dengan host A. Okay, so dekat sini pun sama. Nampak? Dia dah start, dia learn kat sini. So daripada sini, daripada table yang dia populate ni barulah dia tahu. Okay, contoh A dia nak connectkan dengan E. So bila dia forward, adakah dia perlu forward dekat semua apa ni, dekat semua port? Tak. So dia hanya forward dekat, dia tengok destination MAC address tu, oh dia nak pergi ke E. So dia akan hanya forward that frame kepada port 3. So dia nampak dia ada intelligence sikit. Dia dah start baca layer 2 punya frame tu. Okay. So dia just bukan repeat je balik semua signal tu. Okay. So ini what we call as loop problem tadi yang saya cakap tadi. So contoh dua bridge ni. So bila kita hantar kat sini, dia forward balik, dia loop dekat dalam ni. So AD contoh, bridge dia forward kat 2. So 2 dapat ni, dia hantar balik. Waktu ke sini dia dapat balik, dia hantar balik. Nampak? Dia hantar 1, hantar 2 je ni. So ini one of the problem of using bridge lah. Okay. And redundancy can create a loop in system. Redundancy tu maksudnya dalam network tu kita ada 2 path. Maksudnya ada 2 path ke destination yang sama. Macam tadi senang kalau star kita hanya ada 1 path je basically, right? Tapi 2 path macam saya cakap tadi, macam saya tunjukkan tadi, sekarang ni kan bila kita tambah another path, so dia apa akan jadi tau. So nampak tak 2 path ni? So contoh daripada A nak connect dengan D, so kita ada one path. Path number 1 and path number 2, nampak? So because of that, kalau kita tak jaga betul-betul, kita tak do looping prevention mechanism, so dia akan buat loop. So sebenarnya untuk avoid loop dalam switch punya network, nanti later on kita akan belajar dia ada protokol tau, nama dia spanning tree protocol. So spanning tree tu yang avoid yang solvekan problem loop dalam layer 2 network. Okay. Okay, so baru saya bilang so dalam spanning tree lah. So spanning tree ni is the protocol yang provide loop. So apa senang cerita apa spanning tree buat? So kat sini ada 2 path kan. So spanning tree ni dia akan shut down satu path tu. Dia akan tutup satu path tu. Kalau tiba-tiba path yang ada tadi tu down, baru dia akan on balik path yang alternative path tu. Okay. So it's a graph which there is no loop. So frame forwarding through one path only. So prevent loop in the system. Cannot change physical topology but can create a logical topology. Okay. So macam ni dia design, dia ada cari path lah. Dia akan pilih path yang paling terdekat, dia akan activate tu dulu.
So dia akan disable yang ada apa, dia akan activate yang terbaik dan dia akan disable yang kurang terbaik. Tetapi bila jalan yang terbaik tu tiba-tiba mungkin ada kabel putus, so dia akan automatically reactivate the alternative path. Memang itulah spanning tree buat. Okay. So ini contoh macam mana dia dalam spanning tree punya tree. So macam ni you guys boleh baca lah. Okay. So dekat sini dekat line 1, so nampak tak? Dekat sini dia buat a graph. So semua ada banyak path kan. Tapi nanti okay, so dia hanya akan enablekan path yang contoh kat sini kan. Nampak tak? So B3 ni dia ada banyak path, so dia akan hanya activate one path je. Yang lain tu dia akan block to avoid looping. So itulah spanning tree buat. Yang cara spanning tree dia kira calculation tu dia ada what we call as root bridge. Okay. So benda ni saya not go into detail, you boleh baca. Yang penting macam saya cakap tadi, the central part of spanning tree protocol dia akan kira daripada root bridge tu ada best path. So path yang least optimal tu dia akan block dulu. Okay, bila path tu dah kena, dah mungkin ada kabel putus ke ataupun tak ada laluan ke, baru dia akan activate the alternative path. Okay, so kalau you guys belajar dalam advanced networking, saya akan ajar detail macam nak kira root bridge tu, tapi this is class IDT 400. So you guys just need to know apa tu spanning tree. Okay. Okay, ada soalan tak? Boleh. So, boleh sir. okay. So macam tadi lah. So nampak tak? B3 ni sebenarnya dia ada kabel kat sini. Tapi dia disable, dia block. So yang sekarang ni B3 dia hanya ada satu path saja. Okay. Itulah dia. Okay. So spanning tree is a dynamic protocol. Spanning special message called bridge protocol unit BPDU untuk update. So senang cerita, since dia ni adalah protokol, so dia juga akan hantar send frame dalam network tu. Dia send frame supaya bridge lain dalam network tu dia boleh juga calculate the spanning tree graph. Okay. And we also have another way to avoid looping, what we call as source switch bridge. So this is another method lah. So another way to prevent loop, including filter and forwarding and blocking. So the frame contains source and the destination address and also address of all visited bridge. So source get bridge address to existence of special frame. Okay. So ni ada juga alternatif kepada kalau kita guna spanning tree protocol. Okay. Okay, so this is several issue yang ada dalam bridge which is been overcome by layers 2 switch. So dia ada issue frame format, so maximum data size. So bila kita guna bridge, kita tak boleh nak forward frame yang besar. So bila dia terlampau besar, senang cerita kita tak boleh enable jumbo frame. So jumbo frame ni selalunya mungkin kita akan forward many information atau another frame inside the so benda ni memang limitation dia. Kita tak boleh nak enable jumbo frame dalam bridge. Okay. And the data rate dia untuk bridge ni dia tak selaju switch pasal dia tak ada a huge bus size dan dia punya processing capability dia tak ada ASIC chip. Bridge memang tak ada. So benda tu semua ada dalam features dalam switch. And we have what we call as bit order issue, script and also security issue. Okay, so dia punya encrypt and decryption tu memang tak ada built in dalam bridge and also multimedia support. Okay. Okay, so layer 2 switch. So benda ni memang dalam modern network pun memang still pakai. Even dalam rumah korang tu, dalam router rumah tu sebenarnya dia ada router dan juga a switch. Okay. Okay, so two-layer switch so perform physical and data link like bridge but provide many ports and better performance. Dia punya cara dia boleh baca layer 2, tapi bridge tadi dia tak ada performance macam saya cakap. So dalam switch dia ada ASIC chip yang dia boleh improve the performance dan dia provide many ports. Kalau dalam switch dia mungkin ada up to 64 ports, 32 ports, right? So mungkin saya boleh tunjuk
super switch. Okay, so ni yang paling basic lah dekat rumah. Okay, unmanaged ini. Tapi kalau dalam data center, contoh kita pakai macam Nexus switch Okay, nampak? Ada berpuluh-puluh ports. Okay, and contoh setiap port ni bayangkan dia ada 10 gig 10 gig port. So dia ada berapa ni? Contoh dia ada 24 ports. 24 10 gig ports dia akan kenaikkan different server together, right? So this is state of the art. So apa yang buatkan switch ni laju sebenarnya dia ada what we call as ASIC chip. So dalam tu so this is the one that power. So dia perlukan ASIC chip ni untuk dia buat processing dalam dia nak baca header tu kan bits and byte tapi dia buat dengan sangat laju. Okay. Okay, filtering based decision based on MAC address. So dia baca MAC address. It can be more sophisticated. Can have buffer to hold frame. So buffer tu dia dah besar lah. So dia ada memory ASIC chip tu. So dia boleh buffer kan. So bila sampai buffer frame tu mungkin dia boleh simpan dulu. Okay, atau boleh forward. Okay. And also we have more recent technique what we call as cut through switch design. So cut through ni dia tak akan baca the whole packet. So bila dia dapat dia hanya baca header sikit untuk dia just forwardkan. Itulah cut through. Okay. So this is a different technique untuk kita lajukan lagi our network, the performance of our network. Right. So now kita akan pergi ke device which operate at layer 3. Okay, layer 3. So tadi sampai ke layer 2 switch, so kita ada layer 1 and layer 2 switch kan. So sekarang ni kita pergi layer 3. So router ni kita akan gunakan untuk connectkan two different LAN together. Jadi kita nak connectkan two different network together. Okay. So a devices, in some case a software in a computer, betul dia ada software pasal router dia mesti ada dia punya routing tu. Dia mesti ada software yang boleh buat routing. So that determine the next network point to which packet should be forwarded toward its destination. Dalam switch, dia still akan connectkan dalam satu LAN together tau, satu broadcast domain. Tapi dekat router, nampak tak? Dia punya term dia broadcast domain. Dia akan pecahkan, maksudnya dia boleh connectkan two different network together, two different broadcast domain. So the router is connected to at least two network and decide which way to send information. Which way tu maksudnya port mana lah. So macam tadi beza dia. Okay, balik. So ni still dia dalam satu LAN. So dia punya subnet tu still 192.168.0.0. Right? Tetapi router macam mana? Kalau router dekat sini contoh kita tukar ke switch sudah. So kat sini kita ada kita ada router kat sini. So kita boleh ada satu LAN lagi. So kat sini contoh kita ada switch. Okay. So kat sini ada host. Okay, this is different network. So kat sini 192.168.0.3. So mungkin kat sini dah 192.168.10.0. Nampak? Different network. Kita connectkan together. So yang boleh buat benda ni adalah router. Okay, boleh tak? Ni yang sama macam case study 2 tu Betul, betul lah. Okay. Okay. Right. So a router is located at any gateway. So a router is often included as part of network switch, and router may create or maintain table of available routes. So dia bukan MAC address table dah, dia what we call as routing table So jap. Routing table dalam PC. Dalam PC saya pun sebenarnya dalam PC kita pun sebenarnya ada routing table. Pasal our PC ni dia bukan router lah tapi dia capable of processing layer 3 punya network. Dia boleh buat routing sebenarnya. Okay. Dan juga dalam kita punya PC dia boleh tengok layer 2 punya table. So beza So kalau layer 2 punya table contoh ERP. So this is layer 2. Nampak? Dia simpan maklumat physical address, MAC address. So dia cakap IP ni so kemungkinan ini dia punya physical address. So this is layer 2 table. Ni dalam window lah. Okay. So kalau nak tengok IP kalau dalam Linux dia IP route.
route. Sorry. So route prim. So ni adalah routing address. So ni routing. Nampak kat situ. Untuk contoh nak pergi ke IP ni, dia akan forward kat interface mana. Nampak beza dia. Kat sini tak ada apa ni, dia this is routing table layer 3 and ini adalah layer 2 punya addressing, layer 2 punya table. Okay? So a router may create or maintain a table. So macam tadi, so typically a packet may travel through a number of network point with router before arriving to its destination. So dia dah pergi network ke network. So in router we talk about inter-network. So maksudnya kita dah start network to network. Kalau dalam switch dia still dalam satu LAN, tapi dia just travels a different segment. Okay? So macam inilah LAN, so mungkin ada dua LAN, dia boleh connectkan LAN together dan mungkin dia nak pergi yang different, yang jauh juga, so dia akan buat connection guna WAN. WAN ni selalunya ISP nya services lah, so mungkin kita connect dengan internet ke atau kita connect dengan metro internet ke, okay. And we have what we call as layer 3 switch. So layer 3 switch ni dia boleh form, dia switch tapi dia boleh buat routing function. Switch ni dia laju tau, yang penting switch laju, tetapi router ni dia slow sikit pasal dia operate at software layer. Tapi kalau kita nak high performance network, kita boleh the one that combine the performance of switch and also able to do routing is layer 3 switch. Okay, next we have what we call as gateway. So gateway ni dia dah boleh forward dia boleh buat proses to upper layer, so maksudnya sampai ke layer application. So a node on a network that serve as an entrance to another network. So in enterprise, gateway is a computer that routes the traffic for a workstation to the outside network that is serving the web page. So in home, the gateway is an ISP that connect to the user. So enterprise, the gateway node as a proxy. So mungkin proxy server tu is one example of gateway. So a gateway is also associated with both router, which header and holding table to determine where packet are sent. Okay, so selanjutnya gateway ni dia boleh buat banyak functionality, tapi dia tak selaju ni lah, dia tak selaju switch. Okay, alright, so kita go, okay, so boleh, okay tu, boleh kita forward pergi ke backbone network. Gateway ni contoh yang yang famous about gateway ni is email gateway. Kalau you guys tak tahu, okay, dari email gateway So basically email gateway ni adalah software lah. So maksudnya contoh kita nak send email ke organisation tu dia kena buat dia punya email gateway ni. So nampak dia memang proses daripada layer 2 up to the application. Email tu application layer kan. So itulah gateway. Okay. Okay, ada soalan? Boleh kita teruskan? Ada apa-apa soalan lagi? Clear tadi about connecting devices? Ataupun nama lain dia internetworking devices. Boleh tu? Boleh sir. Alright, so next kita forward ke backbone network. Alright. Okay, so a backbone network allows several LAN to be connected. So in a backbone network, so no station is directly connected. So dalam backbone network ni senang cerita dia akan backbone network ni is the one that connectkan network together. So dalam backbone network dia akan connectkan LAN. So selalu dalam backbone network dia ada router, switches, tapi host macam PC dia tak connect directly dengan backbone. So selalunya host dia akan connect dengan LAN, but different LAN ni macam mana kita connectkan together, kita connect dengan backbone network. Okay. So there are different type of backbone network. Kita ada bus backbone, star backbone dan juga connecting remote LAN. Okay, so this one is what we call as VPN lah nowadays. Okay, so in a bus backbone, the topology of the backbone is a bus. So bus ni maksudnya dia bulat, bukan bulat lah, maksudnya dia ada two path. So maksudnya okay, ni. So dia ada macam ni lah, so dia connectkan dengan satu bus together. So this is the backbone. Nampak tak? Different LAN
dia connectkan different LAN. Host tak connect directly dengan bus. Okay. And also we have what we call as star. So star ni maksudnya contoh ada satu router, so dia connectkan switch together contoh. Okay. So star ni dia ada satu central switch lah. Faham? So macam ni lah. Okay, so different LAN together being connected by a backbone switch, for example. Okay. Also known as collab or switch network used as a distribution backbone inside a building. Okay. So next kita ada connecting remote LAN with a bridge. So remote LAN ni maksudnya kita apa ni lah, jauh lah dia punya distance tu. Okay, LAN can be connected using a remote bridge and connecting LAN and point-to-point network. So example, kalau kita nak gunakan ni, kita boleh gunakan ADSL line lah. So ADSL ni is actually protokol yang Streamik guna tu. Streamik memang dia guna based on ADSL. Okay, kena buat dial-up. So next, a point-to-point link acts a LAN in a remote backbone connected by a remote bridge. Okay. Okay, so kita ada, this is more advanced, so what we call as virtual LAN, VLAN. So VLAN ni dia, bayangkan tadi konsep okay, contoh kita ada okay, boleh nampak ke whiteboard ni? Boleh sir. Boleh sir. Okay, so kat sini ada layer 2 switch. For example so kita ada 10 host. So contohlah so kat sini kita ada pergi ke bilik satu so kat sini kita panggil bilik satu. Okay, so kat sini ada different PC lah, kita bisa connectkan. Kat sini mungkin ada bilik dua. Sini ada bilik tiga. Okay, contohlah sekarang ni dia still dalam satu broadcast domain yang sama kan. So maksudnya contoh A dia nak communicate dengan ni, so dia still ikut switch ni. Okay, macam tu. Tapi macam mana kalau kita nak separatekan different host ni to different network? Okay, contoh kita ada problem macam mana kan? So contoh dekat sini, so this one is printer. So dekat sini printer. Ni printer. Dan kat sini pula this one is workstation for account punya department. Account ini untuk PC untuk account. Okay. Betul dekat sini apa ni? Untuk HR contoh orang buat HR. Tapi kita nak separatekan, kita ada requirement kita nak separatekan. Traffic untuk account dengan HR ni dia mesti separate. Logically dia kalau kita nak buat macam tu kita kena ada 3 switch yang berbeza kan. So contoh kalau kita nak dapat requirement tu maksudnya kita kena ada different switch lah. So maksudnya mungkin saya sepatutnya kalau kita nak buat macam tu kalau contohlah kan kita ada requirement macam tu, so kalau kita nak that kind of capability okay. So kalau contoh kat situ kita kena ada 3 switch lah. So contoh kat sini ada switch 1, switch 1, switch 2, switch 3. Kat sini kita ada di bilik 1. Okay. So kat sini kita ada switch 3. So kat sini contoh kita ada bilik 1 tadi kan. Bilik 2. Bilik 3. So contoh kat sini kita ada 3 host. Okay. So kat sini kita ada switch 3. So kat sini kita ada bilik 1. Bilik 2. Bilik 3. So kat sini kita ada 3 host. Bilik 3. So kat sini kita ada 3 host. Bilik 3. So kat sini kita ada 3 host. Bilik 3. So kat sini kita ada 3 host. Bilik 3. So kat sini kita ada 3 host. Bilik 3. So kat sini kita ada 3 host. Bilik 3. So kat sini kita ada 3 host. Bilik 3. So kat sini kita ada 3 host. Bilik 3. So kat sini kita ada 3 host. Bilik 3. So kat sini kita ada 3 host. Bilik 3. So kat sini kita ada 3 host. Bilik 3. So kat sini kita ada 3 host. Bilik 3. So kat sini kita ada 3 host. Bilik 3. So kat sini kita ada 3 host. Bilik 3. So kat sini kita ada 3 host. Bilik 3. So kat sini kita ada 3 host. Bilik 3. So kat sini kita ada 3 host. Bilik 3. So kat sini kita ada
Okay, so untuk printer kita cucuk kat switch 1. Semua printer cucuk kat switch 1. So untuk account dia akan connect dengan switch 2. Untuk HR kita connect dengan switch 3. Payah tak? So kita kena ada different switch pula. So dia separate lah. So maksudnya dia hanya boleh, nampak tak? Kita boleh separatekan trafik dia. So ini satu trafik. Pasal kita connectkan different switch. So tak economical lah. So takkanlah orang nak install sampai 3 switch kalau nak separatekan je tu. So orang boleh buat apa? VLAN, virtual LAN. So maksudnya itulah yang kita nak pergi ke VLAN tu. So sekarang ni dia still connect dengan same switch, tetapi okay, right. So tetapi sekarang ni dia still connect kat switch yang sama tapi kita separatekan dia. So maksudnya kita untuk printer, so this is dia akan port yang connect dengan printer ni kita tag dia sebagai VLAN 1, VLAN 1. So untuk printer yang kat sini, so since kita nak connect, so kita akan VLAN 1 juga. So printer dia akan jadi VLAN 1. Okay. So account kita nak connectkan, so kat sini VLAN 2. So sini pun VLAN 2. So untuk account VLAN 3 contoh. So different VLAN, so contoh printer dekat sini, dia nak communicate dengan printer kat belah sini. So dia hanya boleh communicate dengan device dalam VLAN yang sama saja. So contoh kalau dia nak talk dengan VLAN nombor 2 tak boleh. Pasal trafik dia separate. Dia tak boleh nak directly access macam tu. Macam tu lah kita buat separation of network. Kalau different VLAN, so contoh VLAN 1 dia nak talk dengan VLAN 3, dia perlukan router. Pasal dia dah actually different network. So dia akan pergi kat sini, dia terminate VLAN tu, baru dia boleh communicate dengan VLAN tu. Macam tu lah. Okay? Okay, boleh? Ada soalan tak tadi? Hello? Hello? Tak ada, sir. Okay, so VLAN dia buat benda tu semua dalam software saja, bukan fizikal dia dalam software, logical. So maksudnya switch ni dia ada software VLAN tu, dia ada features, dia boleh buat separation of layer 2 traffic tu by VLAN. So sekarang ni macam tadi dia dalam MAC address saja kan. So sekarang ni dalam layer 2 dia ada VLAN tag. So kita belajar kat sebelum tu kan. Okay, A02 dot ni yang kita belajar dekat frame yang sebelum ni, Allah. Kan benda ni yang kita belajar tu. So okay. Okay. So this one kan kita ada belajar dekat frame tu kita ada destination address, source address. So dekat VLAN dia akan tambah satu field lagi. So dia akan tambah what we call as VLAN tag. So dekat sini daripada VLAN tag ni dalam the newer features dalam internet tu, so daripada tag ni dia boleh bezakan. Oh dia tahu, oh okay, so this frame is actually for layer 1 for VLAN 1. So this is for VLAN 2. So dia akan separate kan different layer 2 punya frame tu, okay? Dia based on tag ni, based on tag. Okay? So dalam ni kita akan cover macam mana kita nak jadi VLAN membership. So macam mana kita nak assign port tu to different VLAN membership, configuration dia, macam mana dia nak communicate between switches, advantages dia dan IEEE standard. So sebenarnya IEEE standard dia adalah 802.1q. Okay? .1q, nama pendek dia selalu panggil. Tapi sebenarnya nama panjang dia IEEE 802.1q. So ni contohlah. So switch connected to 3 LAN. So switch, so kita boleh switch, kita groupkan satu port ni untuk VLAN 1, VLAN 2, VLAN 3. Itulah VLAN. Okay.
So switch using VLAN software. So kat sini nampak kita ada VLAN 1, 2, 3. Walaupun kita nak separatekan dia together, dia still connect dengan switch yang sama. Benda tu dia kita separatekan logically dalam software. Okay. So two switch in a backbone using VLAN software. So contoh macam ni kan. So kita nak bezakan macam mana kalau inter switch. So dekat sini kita ada what we call as trunking. So ni kita panggil as trunking port. So this is trunking. Dia akan carry different VLAN punya traffic. This is okay. So VLAN create a broadcast domain. So dia bukan collision domain dah, dia broadcast domain different network. Okay, tapi dalam switch. And VLAN membership, so it has different characteristics. So port number, so macam saya cakap tu port number dan port tu dia belong to which membership, tu VLAN 1 ke 2. So contoh kalau orang nak communicate dengan VLAN 2, so dia hanya akan forwardkan port yang belong to that particular VLAN. So contoh pergi balik kat sini tadi. So contoh kat sini port 1 ni. Okay, so contoh dia nak communicate dengan VLAN another one di sini. So dia tak akan forwardkan paket tu dekat VLAN 2 punya port, takkan. Dia hanya boleh forwardkan dekat VLAN 1 punya port juga. Okay, so that's how dia boleh create a logical network tu. Okay, so define on MAC address. Okay, so it belong to a VLAN. So dia akan tagging macam saya tunjuk kat header tadi. So dia ada what we call as VLAN tag. Okay. Right. And also IP address. So dalam satu VLAN punya broadcast domain dia mesti ada different subnet IP address yang berbeza. Okay. So where a source device can send a group of devices and okay, ni lain lah. So this is multicast. Okay. Multicast ni lain, right? Tapi anyhow tadi kita cakap is about a broadcast domain. So multicast ni senang cerita dia send to a group of devices. So untuk kita buat VLAN configuration, so the first one kita ada manual configuration. So benda ni kita access kepada switch macam you guys guna dalam packet tracer tu kan, untuk kita configure satu-satu. And what we have what we call as automatic configuration. So dalam switch ada apa, dalam Cisco namanya VTP, Virtual Trunking Protocol, ataupun what we call as adalah different macam mana, different protocol yang boleh automatically configure. So port ni belong to which VLAN, macam tu. Okay, and we also have semi automatic configuration. So kenapa kita kena ada automatic configuration of VLAN? So contohlah dalam network besar macam UiTM so kalau macam ni, ini mungkinlah simple, just example. Contoh macam kita ada thousand of workstation and PC, and untuk switch ni kita ada beribu-ribu switch untuk connectkan network yang besar. Kalau kita nak buat manual, memang tak terbuat. Okay, so that's why kita ada what we call as automatic configuration. So the automatic je, kita connect, dia boleh kita boleh define, okay, port ni belong to which VLAN. Okay, and we also have what we call as semi-automatic VLAN. So maksudnya kita hanya define port tu je. Port ni VLAN berapa, tapi trunking tu semua automatic dia buat. Okay, VLAN tu kita tak payah nak define dah. Kita je beritahu, okay, kalau contoh staff baru ni dia pensyarah, dia cucuk dekat port ni, okay, tiba bila bilik tu port tu digunakan oleh staff pentadbiran pula, mungkin dia tukar VLAN yang lain. Macam tu je. Okay, and communication between switch, so there is 3 method. So so kita ada table maintenance, so updating entries in table when station broadcast free and record station membership. So kita ada frame tagging. So macam tadi saya cakap, dia tambah dekat dalam header tu tagging. So kita tahu frame ni belong to which VLAN. Okay, and ni dah tak adalah time division multiplexing untuk VLAN, dia tak ada, dia dah obsolete. Anyhow dia gunakan TDM punya teknik. So ni just for your information. Tapi you mesti tahu kita ada table maintenance. So table, so tadi kalau saya tunjukkan layer 2 punya table ni, so setiap VLAN dia ada table dia yang sendiri. So sekarang ni instead of kita ada satu layer 2 table, so
sekarang ni since switch tu dah boleh support multiple VLAN, different broadcast domain. So untuk VLAN 1 dia ada table dia sendiri, VLAN 2 dia ada table dia sendiri, VLAN 3 dia ada MAC address table yang sendiri. Okay. And this is the VLAN standard. So IEEE 802.1Q ataupun dalam industri orang panggil .1Q je sebagai pendek je lah. So orang just panggil dia .1Q. Okay. So actually is 802.1Q. Okay. So also define format. So kat situ lah dia define dia punya header tu, dia punya VLAN tagging, apa yang semua yang saya tunjuk tadi tu, dia define. Okay. And the advantages dia, cost and time reduction. Pasal satu cost reduction tu pasal kita tak perlu nak ada banyak switch, kita still pakai satu switch yang sama untuk connect, untuk ada separate different network. So untuk HR ada different VLAN, untuk account different VLAN. Okay, kita boleh buat macam tu. Dan time reduction lah, tak payahlah kita nak configure banyak switch. Okay, satu switch je, satu floor contoh. And we can create a virtual work group macam tadi, different contoh account, different VLAN, printer, different VLAN. Okay, tanpa kita buat any physical changes pun, benda tu virtual je, semua dalam software. Okay, tak perlu nak buat cabling ke apa. And security lah, itulah pentingan dari VLAN tu, so kita secure. So contoh department accounting yang ada dealing with duit, so kita tak nak dia bercampur dengan VLAN orang yang buat HR. Kalau tidak nanti dia boleh access network orang account. Okay, itulah konsep dia. Okay, ada soalan? Kita habis dah lecture ni. Hello, okay ke? Okay, sir. Yeah, so saya akan upload balik recording lecture ni. Please tengok dan go through the slide, please. Okay. Dan please do tutorial, dan kita akan buat tutorial hari Khamis ni. Okay, boleh? Boleh, Yes, sir. sir. Okay, so I think kita habiskan kelas kita dengan tasbih kifarah dan suratul as. Okay.